Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni kita dengar Ustaz Azhar Idrus yang tidak mendapat tauliah sementara untuk kuliah beliau di Masjid Bukit Berjurutung. Terkini kita dapat tahu bahawa Buya Yahya juga tidak mendapat kebenaran ataupun tauliah sementara untuk menjalankan kuliah di Masjid Negeri Shah Alam. Apa sudah jadi dengan Jabatan Agama Islam Selangor ni? Semuanya penceramah-penceramah hebat yang dapat menarik kehadiran ramai jemaah ke masjid telah tidak dibenarkan ataupun tidak mendapat tauliah sementara. Nak dikatakan bahawa tidak dibenarkan, nanti mereka akan kata, oh bukan tak benar, mereka tak ada tauliah. Mereka akan jawab macam itulah. Yelah, betul lah tidak ada tauliah. Tapi pihak masjid negeri telah memohon kebenaran daripada Majlis Agama Islam ataupun MAIS, dan juga telah mendapat surat daripada pihak majlis ini bahawa mereka, Buya Yahya ini, tidak ada tauliah. Ini suratnya. Sebahagian daripada surat kita tengok apa yang diberi jawapan adalah dimaklumkan bahawa Ustaz Yahya Zainal Muarif, Buya Yahya, dan Ustaz Abdul Qadir Wan Muda, Baba Abdul Qadir ni, tiada tauliah mengajar agama Islam negeri Selangor. Yang dipohon oleh pihak masjid adalah kebenaran ataupun tauliah sementara untuk mereka ni datang. Jadi meminta kebenaran untuk hari tersebut, benarkanlah, sebab kita pun kenal siapa Buya Yahya ni semua kan. Bukannya orang yang tidak dikenali yang perlu untuk kita selidik dan mendapat tauliah penuh dan sebagainya, bukan. Mereka ini, ustaz-ustaz ini adalah ustaz yang memang digemari oleh ramai anak muda, ramai rakyat untuk datang hadir ke masjid. Tujuannya adalah untuk mengimarahkan masjid. Lebih ramai orang datang, lebih baik majlis tersebut. Dan pihak masjid mengundang ustaz-ustaz yang memang dapat menarik kehadiran ramai jemaah. Apabila kita dapat menarik ramai jemaah datang ke masjid, jadi dakwah kita dapat disebarkan dengan lebih baik. Nampak tak? Bila disebut di sini, kita tengok paragraf seterusnya, dia tulis sini, sehubungan itu pihak tuan dinasihatkan untuk mendapatkan penceramah yang mempunyai tauliah mengajar agama Islam negeri Selangor. Betul lah tu. Kena dapatkan penceramah yang mempunyai tauliah negeri Selangor. Tapi adakah penceramah-penceramah di negeri Selangor ni yang diberi tauliah yang mempunyai tarikan seperti Ustaz Azhar Idrus, seperti Buya Yahya? Ada ke? Jika sekadar nak buat majlis, asal buat, melepaskan batuk di tangga, panggil penceramah, masjid tak sampai separuh, apa guna? Takkan kita hanya nak kata masuk KPI, kata ada program, berjaya buat, kehadiran 30 orang. Adakah itu sudah cukup? Jadi pihak masjid tahu bahawa kita harus menjemput penceramah-penceramah ataupun asatizah yang mempunyai tarikan, supaya rakyat anak muda datang dan dakwah kita dapat berkembang. Itu tujuannya kita perlu penceramah-penceramah hebat ni. Tapi pihak majlis, pihak JAIS, apa sudah jadi? Apa masalah pihak-pihak pengurusan di dalam JAIS ni semua? Kenapa tidak membenarkan asatizah yang mempunyai tarikan ini? Kita lihat program-program konsert dan sebagainya. Penyanyi-penyanyi Korea yang datang. Apa sebab mereka menjemput sehingga luar negara penyanyi Korea untuk datang untuk membuat konsert di Malaysia? Apa tujuan? Tujuannya supaya mereka-mereka ini dapat menarik ramai peserta-peserta, ramai penonton-penonton kepada tempat itu. Kenapa Malaysia tak kata, okey, jangan jemput yang di luar negara, kita jemput penyanyi-penyanyi tempatan sahaja? Sebab apabila penyanyi tempatan datang, tarikannya tak sama seperti penyanyi-penyanyi Korea. Jadi bila jemput penyanyi Korea, ramai orang datang. Sales pun banyak. Ekonomi pun naik. Ada sebabnya. Jadi itulah sebab yang sama nak digunakan oleh masjid-masjid di Selangor ni untuk menjemput penceramah yang dapat menarik kehadiran yang lebih luas supaya dakwah kita dapat berkembang kepada masyarakat dan juga anak muda. Supaya dapat memupuk hati dan diri kita mengikut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pendakwah-pendakwah yang dapat menarik ini tidak seharusnya dihalang oleh pihak JAIS. Kita pun tak faham dengan pihak JAIS ni. Kenapa
penceramah ataupun asatizah ataupun YouTuber yang selalu mengutuk ulama boleh pula dapat tauliah penuh daripada Jaiz. Pelik. Kan? Sedangkan ini memang pihak masjid pun tidak memohon secara penuh. Mereka meminta kebenaran untuk mengadakan program pada hari tersebut sahaja. Jadi biasanya permohonan kebenaran sementara ni ataupun tauliah sementara ni boleh dibenarkan oleh pihak majlis ataupun Jaiz. Biasanya boleh. Tapi sekarang tim saya ada membuat panggilan ke pihak tersebut dan kami mendapat tahu bahawa tauliah sementara ni dah tak ada dah tak dibenarkan dah. Sebelum ni boleh, sebelum ni 3 masjid di Selangor ni boleh meminta kebenaran sementara untuk menjemput penceramah-penceramah luar. Masjid Negeri, Masjid Bukit Jelutong dan satu lagi masjid ni biasanya boleh dibenarkan untuk memohon tauliah sementara dan kebenaran sementara untuk mereka yang tidak mempunyai tauliah penuh di negeri Selangor. Tapi sekarang bila kita telefon, kita dapat tahu bahawa tak dibenarkan lagi. Siapa tiada tauliah di Selangor memang tak dibenarkan lagi untuk membuat program ataupun kuliah. Sedangkan kita tahu asatizah yang dijemput ni bukan calang-calang, bukan seseorang yang membawa ajaran-ajaran seperti Wahabi yang membawa kesesatan-kesesatan yang nak mengatakan Allah ada tempat tertentu fizikal dan sebagainya. Bukan, mereka ini ahli sunnah wal jamaah yang memberikan akidah yang betul, membawa akidah yang betul. Baru-baru ni saya pergi mendengar ceramah Ustaz Azhar Idrus pun, tidak ada pun cerita-cerita di luar daripada agama, cerita politik ke, tak ada pun. Yang diceritanya tentang fiqh, mereka bertanya tentang halal, haram, boleh, tak boleh, bagaimana itu, bagaimana ini. Tak ada apa-apa. Kalau nak kata pasal politik pun tak ada. Memang semata-mata untuk memberi pengajaran, memberi kesedaran kepada anak muda dan masyarakat. Jadi sekarang Buya Yahya pula tak dibenarkan. Buya Yahya ni juga akan menarik ramai anak muda, ramai yang hadir ke masjid selain daripada mendengar ceramah dan juga mendengar pengajaran yang akan diberikan. Kita lihat di sekeliling masjid akan ada berbagai ekonomi yang akan dibangkitkan. Orang menjual penjualan runcit, penjualan minuman, makanan. Pelbagai aktiviti dapat dijalankan di sekitar masjid tersebut. Itu dinamakan sebagai mengimarahkan masjid. Jadi apabila disebut menasihatkan pihak masjid mendapatkan penceramah mempunyai tauliah mengajar agama Islam di negeri Selangor sahaja ni, siapa yang popular tu seperti yang saya tanya tadi, siapa lagi yang boleh menarik seperti mana tarikan yang diberikan oleh Ustaz Azhar Idrus dan juga Buya Yahya dan sebagainya? Siapa? Takkan nak panggil penceramah yang selalu mengutuk ulama, yang mempersoalkan itu, mempersoalkan ini, yang mempopularasikan Ibnu Abdul Wahab tu untuk berceramah di masjid negeri. Takkan nak panggil mereka? Dan mereka boleh dapat pula tauliah. Itu yang peliknya kan. Mempromosikan buku Ibnu Abdul Wahab, mempromosikan kata bagus Ibnu Abdul Wahab ni semua kan. Itu dapat tauliah penuh lagi. Sedangkan ini nak meminta kebenaran untuk satu hari program, tak dibenarkan pula. Kita lihat masyarakat kita sekarang, gejala sosial di Selangor ini sendiri pun bukan semakin baik. Kalau semakin baik, kita okeylah, kita fahamlah, dah bagus dah kan. Penceramah yang sedia ada pun dah bagus. Gejala sosial di Selangor, di Malaysia ni pun dah bagus. Bukan, gejala sosial di Malaysia semakin teruk. Di Selangor tambah-tambah lagi, orang ramai sedang berhijrah ke Selangor. Gejala sosial makin teruk. Kita lihat movie-movie, tayangan gambar yang kita lihat Mentega Terbang, apa tu? Itu pun kita tengok bagaimana orang sedang brainwash masyarakat kita. Tapi kita pula menghalang penceramah untuk datang supaya menyedarkan orang ramai, memberikan motivasi baru, semangat baru untuk mengikut perintah Allah. Bagaimana ni? Macam mana ni? Pelik betul lah. Jaiz makin teruk lah. Saya pun tak faham lah apa sudah jadi ni. Okey, setakat itulah dulu saya hanya menyampaikan ini pada pandangan saya. Saya harap pihak dalaman pengurusan Jaiz ni sedarlah, janganlah membuat perkara-perkara untuk kepentingan diri. Fikir tentang masyarakat kita yang semakin terkesan dengan
anasir-anasir yang membawa kepada gejala sosial yang lebih teruk. Ingatlah buat perkara aktiviti untuk kepentingan agama kita, bukan kepentingan diri, kepentingan agama untuk masyarakat kita supaya lebih baik. Saya harap video ini dapat memberi sedikit kesedaran kepada orang di dalam majlis agama ni, di dalam JAIS ni, supaya orang yang menjalankan tanggungjawab itu mengingatkan pengarah ke, mengingatkan pegawai ke, mengingatkan siapa yang in charge yang memberi arahan tu, supaya buatlah perkara yang memberi manfaat kepada masyarakat, bukan manfaat kepada diri sendiri. Setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.